Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam 'alal mab'uusi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi majelis, yang dimuliakan pihak penganjur, yang menyediakan tempat, yang menyediakan semuanya, muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat berusrah. Dia panggil usrah ilmu. Maknanya usrah dalam bentuk perbincangan tentang ilmu di bawah perbincangan kita kepada buku nota yang saya sediakan. Tajuk dia Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Buku ini lebih kepada buku motivasi keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana kita hidup sebagai seorang manusia. Ada 3 kategori manusia. Manusia ini ada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, kumpulan yang memang ahli ibadat, yang kerja dia menjaga syariat Allah Azza wa Jalla pagi, petang, siang, malam. Namun begitu, mereka tetap hidup di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla. Dia tak boleh bangga, tak boleh mendabik dada, kami kumpulan ahli syurga. Tidak ada. Mana tak boleh kita buat kelab ahli syurga? Tak boleh. Kalau kita kata kelab nak jadi ahli syurga, insya-Allah semua kita nak jadi ahli syurga. Tapi kalau kata ini kelab ahli syurga, macam kita confirm dah? Lah, tidak ada. Sebab perkara gaib tak ada siapa yang boleh kecuali Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang boleh confirmkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Bukan 10 saja, ada ramai lagi. Macam Ukasyah, sahabat-sahabat lain Nabi sebut, contohnya sahabat-sahabat yang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, seperti sahabat yang menangis kerana suara dia kuat. Dia menangis kerana dia takut dia menjadi ahli neraka. Nabi kata tak, dia ahli syurga. Jadi ada lagi beberapa nama yang dikonfirmkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu daripada Allah. Jadi kita kata kita ni kumpulan yang baik setara mana pun, kita tak boleh confirmkan kita tu ahli syurga. Tidak. Kumpulan yang kedua, kumpulan yang memang ahli maksiat, lara, bermacam-macam hidup dia, koya sana, lara sini. Mungkin dia orang ni pada peringkat awal tak peduli, tak cari pun Tuhan, tak kenal pun Allah Azza wa Jalla. Tetapi manusia ni hidup dia akan berubah. Sebagaimana berubahnya, sebagaimana bersilih berganti, bertukarnya malam dan siang, karena itulah adanya perubahan. Semalam saya gurau dengan kawan, dia kata, "Oi, lama tak tengok ustaz, banyak berubah." Saya kata bukan saya yang berubah, matahari dengan bulan ni bertukar setiap hari. Kalau matahari tak bertukar, kita ni berubah tak berubah? Kalau anda kata tak ada matahari, hari ni je ada, esok tak ada. Berubah ke tidak kita? Berubah? Tak berubah. Duk comel lagu ni. Tua dak dah kita ni. Sebab apa tak tua? Sebab tak ada hari. Kerana itu ahli syurga, yang masuk syurga tu sekitar umur 30-an, dia tak akan berubah. Tak akan tua. Duduklah berapa juta tahun dalam tu sebab dia tak ada matahari yang bertukar hari. Hari ni besok. Menambah umur. Tak ada. Jadi orang ni ada kalanya waktu hidup lara, tapi di akhirnya Allah Ta'ala sedarkan dia. Kita kata Alhamdulillah. Tetapi mereka ini berfikir panjang. Dia kata, aku ni layak ke tidak menerima rahmat Allah Azza wa Jalla? Layakkah aku ini nak kembali semula kepada jalan Allah? Sebab syaitan mula nak sekat. Dulu syaitan dia buka lorong luar luas.
Kita boleh pergi apa yang kita nak buat, apa yang kita nak lakukan kita boleh buat. Tapi bila kita nak kembali ke jalan Allah, ketika itulah syaitan akan mari. Dia akan mari cuba nak sekat, awak ni tak ada harapan lah. Mempunyai dosa banyak gini, mana ada Tuhan, mana nak ampun. Dia mari. Dia nak putuskan rahmat Allah daripada orang ni. Itu dia panggil kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, kumpulan yang memang tak fikir apa-apa. Dia tak tahu apa. Orang Kelantan kata tak tahu apa ni maknanya tak tahu apa-apa dia. Dia tak tahu. Hidup dia Tuhan ada ke tak ada pun dia tak tahu. Adapun kumpulan yang betul-betul kafir, itu satu tajuk lain. Sebab dia tak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita kata rahmat Allah tidak terhenti, apa yang saya catatkan di sini, sebab kita tak boleh nak putuskan. Awak ni memang tak ada harapan dah Tuhan nak ampun awak ni. Dosamu ni terlalu berat. Tuhan mana nak, tidak ada siapa yang boleh bercakap demikian. Maka dalam perbincangan kita ni, kalau saya baca buku ni panjang. 3 hari 3 malam tak habis lagi kita berkampung di sini. Jadi buku ni boleh baca, yang saya nak huraikan lebih kepada menghuraikan apa yang kita nak faham daripada rahmat Allah tidak pernah terhenti. Rahmat Allah tidak pernah berhenti. Jadi ada 3 perkara yang kita akan bincangkan. Yang pertama tentang besarnya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Yang kedua, isu yang kedua, maghfiratullah, keampunan Allah Ta'ala kepada orang yang berdosa. Yang ketiga, najatul halikin, orang yang berdosa, orang yang binasa, orang yang diazab dengan sebab dosa-dosa dia, dia juga akan selamat sekiranya dia masih lagi mempunyai ruang yang besar, iaitulah iman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang ni kita faham bahawa kita manusia ni ada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, kumpulan yang betul-betul orang yang beriman, orang yang saleh. Kumpulan yang kedua, orang yang telah berdosa tapi dia telah mendapat keinsafan untuk kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kumpulan yang ketiga, kumpulan yang tak tahu duduk mana dia beriman tapi langsung dia tak peduli, akhir sekali dia mati dengan begitu saja. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang pertama, azimu rahmatillah. Besarnya rahmat Allah Ta'ala kepada semua makhluk. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, ayat 156, Allah kata, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku luas, meliputi segala sesuatu. Semua benda ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi Tuhan letak dia ni mana? Rahmat Allah Ta'ala luas. Dalam ayat yang kedua, suratul Hijri, ayat 49, ayat 49 dalam suratul Hijri, Allah kata apa? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi, beritahu kepada hamba-hambaku bahawa aku ni bersifat dengan ghafur, pengampun, dan juga bersifat dengan rahim, kasihan belas. Jadi Allah Ta'ala sifat dia mengampun dan sifat dia dengan kasihan belas kepada hamba-hamba dia. Jadi 2 sifat. Allahu Akbar. Jadi kita bila sekali kita kenal, Allah Ta'ala sifat rahmat dan sifat pengampun. Suatu kisah ni menarik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu hari dia berjalan di Madinah. Madinah pada zaman Nabi, lorong dia bukan ada macam jalan-jalan luas-luas, lorong di antara celah-celah rumah sempit. Tiba-tiba dia jumpa seorang kanak-kanak bermain. Sahabat. Bila kanak dia main, tengok orang ramai lah berjalan, mak dia pergi ambil anak dia. Macam kita lah, tengok anak dia main, kita pergi pegang. Waktu orang ramai. Takut dipijak oleh orang ke, kena langgar ke. Dia berlari pergi pada anak dia, dia kata, ibni, wahai anakku, sayangku, ambil. Sahabat-sahabat yang tengok keadaan ibu ni sayang kepada anak dia, Nabi pun tanya. Qalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang macam ni,
ibu yang sayang kepada anak ni, adakah dia akan campak anak dia dalam api? Nabi SAW, Nabi kata tak mungkin. Orang yang duk campak anak yang kita jumpa di tepi-tepi jalan, jumpa di dalam tong sampah, jumpa dekat tangga masjid tu, itu ibu yang tak nak anak. Ataupun bukan ibu yang lahir daripada perkahwinan, campak anak sana sini. Hak ni ibu yang penyayang, ibu yang menyayangi anak dia sendiri, macam ibu kita sekarang. Bila sahabat tanya, Nabi pun kata, faqala lahumun nabi sallallahu, Nabi kita bersabda, la wala yulqillahu habibahu finnar, demikianlah Allah Taala tidak akan campak orang yang dikasihinya ke dalam neraka. Hadis ini membuat bandingan, analogi kepada kita bagaimana rahmatnya Allah Taala kepada hamba-hamba dia, sebagaimana seorang ibu yang menyayangi anak dia, takut dilanggar, takut dipijak, begitu kasih sayang. Satu lagi cerita, hadis ini dalam Rawahul Baihaqi. Satu lagi kisah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar cerita, dia kata orang bawa kepada, maaf, satu cerita, ada cerita lagi. Seorang perempuan yang ditawan, tawanan perempuan. Anak dia duduk dalam kumpulan lain, mak dia dalam kumpulan lain. Bila dia tengok anak dia, mak dia pun pergi ambil, pergi dakap, peluk anak dia. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada sahabat, para sahabat. Tadi sahabat tanya, ni Nabi tanya. Apakah kamu rasa ibu ni akan campak anak dia ke dalam api? Kata di para sahabat, tak mungkin Rasulullah. Nak campak ke dalam tahap sampah pun tak mau apa dalam api. Maka Nabi SAW beritahu, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Nabi kata Allah Ta'ala lebih rahmat kepada hamba dia lebih daripada ibu ni dengan anak. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi dua kisah manusia. Kisah yang ketiga, kita tengok kepada hayawan. Nah, yang menarik cerita ni. Cerita semua adalah hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah Taala ada 100 rahmat. Allah Taala turun satu rahmat ya kepada makhluk ini. Untuk jinnya, untuk diguna oleh manusia, untuk diguna oleh hayawan yang besar, hayawan yang kecil-kecil, semuanya duduk di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka daripada rahmat inilah, satu rahmat itulah kita tengok hayawan jaga anak dia. Kucing jaga anak. Benda-benda lain pun dia jaga anak dia. Tak boleh kacau. Ada setengah-setengah hayawan yang rusak fitrah tu, itu yang makan anak sendiri. Itu cerita lain. Dan ada seekor burung. Seorang sahabat ni dia ambil burung. Dia ambil anak burung. Dia letak atas riba dia. Main-main anak burung. Macam budak-budak kita duk main. Ibu burung, bila dia tengok anak dia diambil oleh orang ni, ibu dia terbang mari duduk atas riba orang yang pegang burung tadi. Maka ketika itu kata Nabi sallallahu ajaban li hadzal ta'ir. Nabi kata peliklah burung ni. Pelik. Dia sanggup mari nyerah diri dia kepada orang yang pegang anak dia, sebab apa? Sebab dia kasihan kepada anak dia sendiri. Dia sayang kepada anak dia. Dia sanggup pergi mari serah diri dia supaya boleh hidup sekali dengan anak dia. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, para jemaah sekalian, itulah di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut kepada kita tentang rahmat Allah Taala sangat besar. Ada. Dan kenapa kita sangat memerlukan pada rahmat Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita perlu kepada rahmat Allah? Tukar ambil tu. Suara tak ada.
Dia punya, dia tak ada suara. Kau tengah betul kan tu? Bunyi dah. Hello? Bunyi dah. Tak bunyi tak apa, kita suara kuat. Buka lah punya. Baik, sekarang ni kita tengok keperluan kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tadi kita kenal Allah Ta'ala begitu luas rahmat dia. Dan sekarang ni kita nak tengok pula keperluan kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Ada? tidak ada seorang pun di kalangan hamba aku ni yang boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan sebab semata-mata amalan dia. Bila Nabi sebut macam ni, sahabat terkejut. Tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan sendiri. Qala na'am. Sahabat pun tanya, wala anta ya Rasulullah? Tak apa. Tuhan sendiri macam mana? Tak boleh masuk syurga juga dengan sebab amalan. Nabi kata, wala ana. Termasuk saya sendiri. Aku sendiri pun tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, maka orang ni saja yang boleh masuk syurga dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, banyak kita dengar hadis-hadis tentang ni. Tentu timbul soalan. Kenapa Nabi kata tak boleh masuk amalan dengan semata-mata amal, tak masuk syurga dengan semata amalan? Tapi kita baca banyak dalam hadis, contohnya dalam Perisai Muslim ni. Dalam kitab Perisai Muslim ni, siapa dia baca ni dapat ni. Dalam hadis tentang kelebihan-kelebihan yang tertentu, dalam buku ni pun banyak juga. Dalam buku ni, tengok dalam bab kelebihan solat. Kita akan jumpa banyak amalan-amalan yang berpahala. Boleh masuk syurga. Contohnya selalu saya kempen, iaitu solat sunat 12 rakaat. Nah, solat sunat 12 rakaat satu hari satu malam. Kita namakan projek apa tu? Projek Mega nama dia. Rumah dalam syurga. Iyalah, hadis tu dapat rumah dalam syurga. Tapi nama projek tu yang selalu dibawa oleh Abu Anas. Kita kena dengar juga projek besar-besar ni, dia main mega sale dekat supermarket ya. Yang ni mega sale yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Siapa dijaga 12 rakaat satu hari satu malam boleh satu mahliga dalam syurga. Tiba-tiba Nabi kata tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Jadi kita nak faham macam mana tu. Siapa dia boleh bagi tu kita beri hadiah. Banyak buku ni. Boleh jawab? Nak pergi ke rahmat Allah Ta'ala, tapi nak tahu tadi, ya, kasih sayang Allah, rahmat Allah Ta'ala. Jawapan yang sama, markah pun sama juga. Kita nak ya, maknanya sebab syurga ni dengan 12 rakaat yang kita solat, kalau tukang rumah ni boleh. Kita solat 12 rakaat, lepas tu kita ambil banglo kita ni untuk dengan harga 12 rakaat. Boleh? Sebab apa tak boleh? Mahal rumah ni lagi. Baik. Betul lah tu tak? Tapi syurga macam mana? Penyakut baju di syurga tak sama dengan dunia ni. Macam mana kita nak tukar dengan 12 rakaat? Yang itu kita nak faham. Kenapa? Macam mana kita nak tukar dengan 12 rakaat? Cuma dengan 12 rakaat kita dapat banglo dalam syurga. Jangan kita semua ni tuan-tuan dan puan, jangan bayangkan banglo dalam syurga macam rumah kita sekarang. Tak ada. Tak boleh nak bayang. Walaupun nampak banglo, sama banglo. Makan sama makan. Tak? Pisang sama pisang, tapi tak sama. Maka di sini kita kena faham bahawa yang kita boleh masuk syurga itu bukan bayaran kepada amalan kita tadi menjadi bayaran, tapi amalan itu tiket. Dalam bahasa kita sekarang, kita nak pergi travel, dia ada visa. Ada? Ada visa. Visa nak masuk satu negara orang ada visa. Tak kira lah ambil visa cop pasport ke macam mana. Maknanya kita nak masuk dalam syurga kena ada visa. Visa kita itulah yang dikirakan amalan yang baik yang kita buat. Itu hanya visa, bukan beli negara tu. Faham dah? Kalau boleh jawab faham tu kemah lah tu tak? Jelas ke tidak?
Siapa dia boleh jawab? Silakan. Siapa boleh jawab? Apa bezanya? Kenapa kita tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan? Ini nak jawab ni. Buku ni belum khatam lagi, dia kata baru baca nak dia jawab. Boleh jawab situ? Jumpa dah. Alhamdulillah. Jawablah. Ya. Soalan dia. Hadis Nabi kata, kita tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Sehingga sahabat terkejut, dia kata, wala anta ya Rasulullah. Rasulullah dia tak boleh masuk syurga dengan mata amalan. Nabi kata, wala ana. Walaupun aku. Tapi kita masuk syurga dengan limpah kurnia, dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Itu hadis. Soalan sayanya, kenapa kita ni tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan? Itu soalan. Payah tu tak jawab sendiri tak? Tadi kata rahmat Allah, ni redha Allah lagi. Jawab. Asal kau boleh jawab, kita jawab. Hari ni tak ada masalah. Kalau tak betul, kita betul. Kalau betul dah, alhamdulillah. Itu tanda kita dah belajar. Maknanya, syurga Allah Ta'ala buat tu terlalu yang besar. Tidak sepadan dengan amalan yang kita buat tu kecil, tapi diberi balasan yang besar. Dalam hadis Nabi kata, aku tengok seorang laki-laki duduk berjalan dalam syurga dengan sebab dia buang sampah di tengah jalan. Kerja buang sampah tengah jalan ni, kadang-kadang kita pun tak nak ambil sampah. Nah, kalau ada sampah, kita panggil orang pula. Panggil budak orang yang kerja majlis berbandaran. Kau ambil sampah ni. Kenapa kita tak ambil? Ambil sampah letak terus. Sedangkan kalau kita ambil, boleh pahala ke tidak? Sehingga Nabi kata, aku tengok seorang laki-laki masuk syurga dengan sebab dia buang sampah di tengah jalan. Takkanlah buang sampah bayar harga syurga. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kita bukan masuk semata-mata dengan amalan, tapi kita masuk dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Itunya poin kitanya, kita nak beri faham bahawa kita masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW menceritakan kepada kita bahawa ada orang atas dunia ni banyak melakukan perkara yang tidak baik, tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan dia untuk berpatah balik. Mana kita taubat, kita tinggalkan dosa-dosa yang lalu. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Umar, Nabi kita bersabda, innallaha yadunil mu'min. Pada hari kiamat esok Allah Ta'ala tengok kepada hamba dia dan Allah sembunyikan kesalahan dia. Kemudian Tuhan tanya dia. Dia bagi buku rekod. Setiap orang ada buku rekod. Setiap kita ni ada buku rekod, sama ada kita tulis ke tak tulis. Ada setengah orang dia tulis kan, ada buku diary. Tulis. Sekarang ni orang tak main diary dah. Mana tempat dia pergi kita tahu belakang. Dia catat kat mana? Ada belakang lah. Instagramnya, Facebooknya. Semua orang tahu. Tapi kita di akhirat esok, kita ada malaikat nama dia Raqibun Atid. Raqibun Atid ini satu malaikat, satu jawatan. Dia bukan dua, bukan kata satu nama Raqib, satu lagi nama Atid. Tak. One. Satu malaikat, nama jawatan dia Raqibun Atid. Macam jaga depan rumah kita tu. Pengawal security. Berapa orang? Seorang ya, pengawal security. Raqib maknanya pengawal, Atid yang dekat dengan kita. Itu mana Raqib, pengawal yang dekat dengan kita. Jadi Raqibun Atid, dia ni akan tulis apa yang kita buat. Kita tak payah tulis. Karena itu tadi ada orang tanya, dia kata kalau kita buat sedekah-sedekah ni boleh tak kita maklum pada orang ini sedekah saya. Kita kata tak payahlah, awak niat je. Itu kerja malaikat mencatat untuk siapa, pahala nak pergi ke siapa. Kita tak payah tulis. Kita kalau nak bagi hadiah orang besar-besar tulis dekat kotak dengan tulus ikhlas. Nasib baik tak tulis lillahi ta'ala. Nah, hadiah saya sempena hari jadi awak, sempena hari perkahwinan, sempena naik rumah baru. Perlukah kita tulis lillahi ta'ala? Perlu tulis ikhlas. Kita tak tahu ikhlas itu dalam hati. Cuma Allah Ta'ala dedahkan rahsia itu kepada malaikat. Malaikat tahu. Jadi masuk alam malaikat ni payahlah kita nak keluar payah sikit. Orang akan tanya pula, Ustaz, salah saya berzikir dalam hati malaikat, boleh tulis ke tidak? Macam nak buat? Kan dalam hadis Nabi kata, man hamma bihasanatin. Siapa dia berfikir nak buat benda baik. Hamma itu maknanya dia berfikir, dia berniat nak buat benda baik.
Aku esok insya-Allah nak pergi tolong orang miskin. Tolong orang susah. Ada orang banjir sebelah kita tolong. Ada siapa sajalah. Nak pergi tolong sana tolong sini. Apa benda baik? Maka malaikat sudah pun tulis pahala. Dia tak cakap pun, dia tak tulis pun dalam. Tapi dia kata hamma, maknanya dia sudah ada berfikir nak buat benda baik. Dia tak buat. Kalau dia buat sungguh, digandakan pahala 10 kali. Kalau tak buat, dapat 1 pahala. Sebab tu bila timbul soalan perbahasan, malaikat tahu tak kalau kita niat. Kalau macam mana malaikat nak tulis pahala kalau tak tahu? Baik, sekarang ni ada soalan ramai di kalangan ibu-ibu ni muslimat, dia tanya, dia nak berzikir dengan hati, boleh ke tak boleh? Dia zikir subhanallah. Dalam hati tak bunyi. Boleh ke tak boleh? Boleh pahala ke tidak? Payahlah nak jawab hari ni. Payah. Sebab kita beri soalan, dia tak jawab. Kita tanya, dia tak jawab juga. Jadi dua-dua jadi masalah dah. Patutnya bila ada soalan, tanya jawab. Jawab dianya, kita kena faham. Kita kena beza di antara zikir dengan fikir. Zikir dengan mulut. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah, itu zikir. Dengan hati orang panggil berfikir. Untuk dia, kenapa tu? Zikir. Itu termasuk dalam fikir. Kalau zikir, dia kena zikir dengan lidah. Tapi kalau kita zikir dengan hati saja, hati ingat pada Allah, boleh. Tetapi yang afdalnya mesti serentak. Dua-dua, zikir dengan mulut, hati pun ikut serentak. Yang banyak hari ni mulut zikir, hati tidak. Tak tahannya bahasa jenis zikir pagi. Dia istiqamah baca zikir pagi ni. Tak berhenti. Tangan tu kok tasbih, zikir mulut, hati baca. Tapi tangan duduk jawab WhatsApp. Kita kata macam mana dia macam. Maknanya ada 3 dimensi dah. Mulut subhanallah, mata tengok WhatsApp, tangan duduk tanya, duduk forward sana sini. Macam mana kita zikir lagu tu? Tak. Jadi kita letak Allah SWT dia tahu segala perkara yang ada. Jadi pada hari kiamat esok, orang yang telah melakukan perkara yang tidak baik, kemudian Allah izinkan dia untuk bertaubat, dia kembali kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sembunyikan rahsia aku. Aku tak nak lagi mengulangi perkara ini. Di akhirat esok, semua buku rekod akan diberi. Akan diberi. Kemudian, bila dia baca, dia tanya, ini awak buat tak ni? Buat. Yang ni? Buat. Semua dia akan mengaku. Mana kita tak mengaku? Rekod berjalan. Kalau sesuai, kita kata CCTV. CCTV yang kita pasang ni pun kita percaya dah. Kadang-kadang pakai CCTV yang tak jelas, tak jadi apa juga. Tak boleh nak kesan. Tapi CCTV malaikat sangat cerah. Dalam gelap ke dalam cerah, dia boleh scan. Tuhan kata, mau buat ni? Buat. Yang ni? Buat. Kamu pergi. Semua yang kita buat, kita terpaksa mengaku, ya Rabbi, semua tu aku buat. Kemudian Allah tanya dia, adakah Raqibun Atid, katabat, penulis rekod ini zalim, dia tulis apa yang kau tak buat? Tak ada, ya Rabbi. Semua yang ditulis, betul. Ketika itulah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba dia yang telah bertobat. Tuhan kata, satartuha alaika fid dunya, di atas dunia dulu aku sembunyikan rahsia awak. Orang tak tahu pun, awak tak kena ditangkap pun oleh penguatkuasa agama. Pencegah maksiat tak tangkap pun awak. Pejabat agama tak tangkap pun awak ni. Walaupun awak buat benda-benda yang pelik, dan awak telah pun bertaubat, telah beristighfar, telah minta ampun, sebagaimana aku sembunyikan dosa kamu atas dunia, satartuha alaika fid dunya, aku sembunyikan dosa kamu di fil akhirat, pada hari ini disembunyikan dosa. Maka itulah yang dikatakan fayu'ta kitabu hasanati, kata Nabi SAW, pada ketika itu Allah Ta'ala beri rekod amal kebajikan, amal itu yang akan ditimbang di atas mizan timbangan amal. Kita kata alhamdulillah. Wa amal kafir wal munafik, itu cerita lain. Hadis ini dalam Al-Bukhari. Maka bila kita sebut tentang rahmat Allah Ta'ala, kita kena bincang tentang 2 perkara. Dalam perjalanan hidup kita ni mesti ada 2 perkara. Yang pertama dia panggil al-khauf. Tulis istilah ni. Al-khauf, K-H-U-F. Khauf. K-H-A-U-F. Khauf. Bahasa Arab kha waw fa. Kha waw fa. Nanti Ustaz Reza kena buat daurah bahasa Arab ni. Biarnya mengajar Arab pula ni. Khauf makna takut. Satu lagi yang kita wajib dia panggil ar-raja. Apa makna ar-raja?
mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kita tak boleh duduk sebelah pihak. Kalau terlalu takut, orang ni akan jadi was-was, akan jadi stres, dan mungkin dia akan jadi gila. Terlalu takut. Bahawa banyak orang yang kita tengok, dia panggil terlalu berfikir sangat sampai dia jadi depression, tekanan jiwa, yang akhir sekali tak tahu duduk mana. Lah. Dan jangan juga terlalu mengharapkan. Ada orang terlalu mengharapkan rahmat Allah Ta'ala luas, rahmat Allah Ta'ala luas. Lah. Kita kata betul lah rahmat Allah Ta'ala luas, tapi kita kena ingat dua ayat yang mesti dibaca. Allah kata rahmati wasi'at, luas rahmat aku. Innama anal ghafurur rahim. Ayat tadi, aku ni maha pengampun. Tapi kita kena baca serentak dengan itu, ayat kata inna azabi. Sesungguhnya azab aku la syadid, juga dahsyat. Maknanya dua-dua ni kita kena baca. Kalau kita mengharap saja, oh tak apa. Kenapa awak tak solat? Allah Ta'ala maha rahmat. Oh, sedap dia. Sekali saya tegur budak Arab, dia duduk main. Orang duduk solat, dia duduk main. Syekh, wala salli, kata, pergi solat. Dia kata, dia baca ayat Quran, innallaha ghafurur rahim. Kata sedap dia. Dia kata Allah Ta'ala maha pengampun. Kata kita pun balas balik. Kata, Allah kata, qala Allah Ta'ala inna azabi lasyadid. Azab aku sangat dahsyat. Dia kata roh salli, itu semaya. Dia pun sengih suka. Empan dah jawab dia kata. Jadi maknanya ada orang terlalu mengharapkan. Rahmat Allah Ta'ala luas. Semua benda rahmat Allah Ta'ala luas. Semaya luas rahmat. Tak solat pun tak apa. Maka orang ini dia akan jadi golongan liberal. Golongan-golongan yang menganggap remeh kepada agama sebab dia kata tak apa. Tambah-tambah zaman kita hari ni pula diviralkan. Ramai orang-orang yang mati dari kalangan orang yang bukan asalnya baik. Oh dia ni walaupun dia dulu gini-gini dah, macam-macam lah. Ahli tu ahli ni, selebriti-selebriti. Tapi bila nak mati, mati di Mekah. Mati tengah baca Quran. Mati tengah bagi derma ke anak yatim. Yang menyebabkan kita pun rasa tak ada apa-apa. Kalau aku buat maksiat, kalau dah mati macam ni, surga juga. Tapi masalahnya, kita tahu ke kita nak mati macam mana? Kita boleh tahu, kita nak mati macam mana? Cara kematian. Tidak tahu. Bila tidak tahulah Nabi SAW ajar kepada kita supaya sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub. Ingat. Sabit qalbi ala din. Itu doa yang kita baca. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati aku di atas jalan karidai. Jadi oleh kerana kita tidak tahu kita nak mati macam mana, kalau kita confirm kita boleh mati husnul khatimah, senanglah hidup. Ini kita tahu. Yang kita naknya mati dengan husnul khatimah, insya-Allah. Cerita lain pula daripada Abdurrahman bin Jubair. Dia kata ada seorang ini datang jumpa dengan Nabi SAW. Syaikhun kabirun harimun. 3 sifat dia. Orang tua, syekh tu tua dah. Kabir. Tua sungguh lah. Hari makna tua, nak kata apa, tua-tua begitulah. Tua sungguh hati. Bulu kening dia pun dah jatuh dah. Orang panggil macam berkedut dah dia tu. Berjalan dengan tongkat. Sampai depan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ceritakan kepada saya seorang laki-laki yang banyak dosa. Dia ni berdosa, segala jenis dosa, dia buat belaka. La yatruku dajatan wala hajatan illa at. Maknanya segala jenis maksiat tu dia buat. Dia kata kalau aku bagi dosa, kalau kita bagi dosa dia ni kepada penduduk bumi ni luas. Semua kena dosa belaka. Dia tanya, alhu min taubatin? Boleh, ada ke peluang untuk dia bertaubat? Ini soalan ni. Ada ke peluang untuk dia bertaubat? Qala sallallahu alaihi wasallam, hal aslam? Masuk Islam dah. Dia pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Mana Islam lah tu, dah mengucap. Qala taf'alul khairat. Nabi kata, lepas pada ni, membuatlah benda-benda yang baik, maknanya ikut arahan, solatnya jangan tinggal, puasa jangan tinggal. Wa tatruk al-munkarat as-sayyi'at, kamu tinggalkanlah segala kejahatan yang kamu buat dulu. Taubat kepada Allah Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, dengan sebab itu, Allah Ta'ala akan tukarkan semua keburukan-keburukan itu jadi baik. Maknanya kita tinggal yang lepas,
lepas pada ni dalam hidup kita ni kita akan buat yang baik. Kata dia pak cik ni, dia pun terkejut. Dia jawab balik. Wa ghadarati wa fajarati. Aku tipu orang, aku macam-macam dulu macam mana? Qala na'am. Kata Nabi, semua dosa-dosa yang lepas setelah kamu bertaubat, Allah Taala terima taubat. Dia berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ambil tongkat dia pun pergi. Biasanya orang Arab ni, orang Badui ni, dia tak banyak keren lah dia, tak banyak. Dia mari jumpa dengan Nabi simple je. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak minta 2 perkara. Dia kata, apa nak minta? Dia kata, ya Rasulullah, saya nak minta Rasulullah ajar kepada saya satu amalan yang boleh menyampaikan saya ke syurga, menjauhkan daripada neraka. Agak-agaknya boleh buat tajuk ceramah tu. Nah, tajuk kuliah perdana. Jauh syurga, dekat syurga, jauh neraka. Jadi berapa jam Nabi nak ceramah ke pak cik ni? Berapa lama Nabi nak ceramah pak cik ni? Agak-agaknya. Seminit pun nak pergi syurga dengan jauh neraka ni takkan seminit. Satu hari 2 malam. Kursus. Apa dia panggil ni? Kursus perdana 2 hari 2 malam. Nabi cakap 2 batas je. Ta'budullah wa la tusyrik bi syai'a. Kamu sembah Allah, jangan buat syirik. Kemudian Nabi ajar rukuk Islam, solat, zakat, puasa. Dia pun angkat tangan pergi. Kita kata simple ya dia punya soalan-soalan. Maka Nabi kita ajar kepada pak cik ni, kamu tinggalkanlah dosa-dosa yang lepas, kamu buat kebajikan, lepas pada ni hidup kamu jadi orang baik. Dia pun bertakbir Allahu Akbar, dia angkat tongkat dia pergi. Allahu Akbar. Karena itu Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Furqan, dalam Al-Furqan Allah Taala sebut illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal serta melakukan amal yang soleh. Maknanya bila kita taubat, apa makna taubat? Taubat ni sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama Islam, dia kata taubat itu ialah kita tinggalkan benda yang lepas. Benda yang tak baik yang lepas-lepas kita tinggal. Kemudian kita menyesali di atas perbuatan yang lalu dengan kita berjanji dengan Allah Azza wa Jalla, aku tak akan mengulangi balik. Itu syarat nak taubat. Dan kita kena ingat, lepas pada bertaubat, tak semesti orang itu jadi malaikat. Oh, dia ni tak ada dah. Dia pergi Mekah dah baru ni. Dia taubat dah. Kemudian balik-balik, tak jadi malaikat juga. Adakah taubat dia itu tidak diterima? Itu soalan. Banyak orang ni kata, Tuhan tak terima taubat dia ni. Kita kena ingat, syarat nak taubat, apabila telah memenuhi kriteria dia, menyesali yang lalu, berazam untuk tidak mengulangi balik yang akan datang, kan? Maka pada ketika itu apa kita kata? Pada ketika itu, insya-Allah Allah Taala dah terima, dah qabul dia punya taubat. Sebab apa dia qabul? Sebab cukup syarat. Tapi kalau dia balik, dia lara semula, berlaku balik benda-benda yang tidak baik, kita jangan kata dia ni main-main dengan taubat lah, dia taubat lagi. Dia kena ulang balik dia punya, renew balik dia punya taubat kepada Allah Azza wa Jalla, sebab taubat yang tadi selesai, tapi yang baru ni pula kena buat balik. Macam kita juga, tahun ni kita servis kereta. Dah kita berjalan banyak-banyak, rusak. Tahun depan masuk lagi servis balik. Begitulah hidup manusia ni, selagi tak habis nyawa, maka kita kena sentiasa mengulangi balik apa yang yang sepatut kita buat. Jadi dalam isu ni, kita kena ada 2, satu sifat khauf, takut pada Allah Azza wa Jalla, aku ni tak berani buat benda-benda yang tak baik. Sebab apa tak berani? Nanti mati waktu kita duduk buat benda yang tak baik, macam mana? Itu di antara motivasi kenapa kita tak berani buat maksiat, sebab kita tak tahu waktu mati kita bila. Sekarang ni orang suka sangat viral cerita-cerita orang mati. Tak? Orang ni mati sujud, orang ni mati tengah menyanyi, orang ni mati tengah melompat. Waktu kita share video tu, kita terasa macam mana? Waktu kita share video orang mati dalam keadaan baik, kita mesti rasa nak mati baik dah. Tapi yang kita share waktu orang mati tak baik, rasa macam mana? Tak rasa takut? Kan jadi macam ni kan? Tak. Aku juga jadi. Ketika itulah menimbulkan keinsafan sepatutnya. Sebab tu dia kata kita duduk dalam keadaan al-khauf, kena ada rasa takut. Kan mati masa ni, dalam perjalanan ni, tempat kita nak pergi benda tak baik, kan macam-macam kan boleh jadi hari ni. Kita bawa kereta,
ikut peraturan JPJ, tapi orang lain belum tentu ikut peraturan. Kita yang jalan slow-slow, mari pemandu mabuk, langkah mati juga. Maka sifat takut itu mesti ada. Yang kedua, sifat mengharapkan Allah Azza wa Jalla ampun itu kena ada. Jadi kalau kita tidak, kita kata sangat berbahaya, iaitu apabila orang ini terlalu berani langgar perintah Allah dengan alasan Allah Taala Maha Pengampun. Tak boleh. Cuma kalau kita rasa kita bersalah. Dalam ilmu yang kita belajar, dia panggil ilmu mengenali Allah Azza wa Jalla. Kita nak kenal Allah, di antara cara nak mengenal Allah, kita kenal dengan apa? Macam mana kita boleh kenal Allah? Ya, melalui sifat Allah, melalui nama-nama Allah. Ingat ke tidak? Kalau kita tanya nama Allah, kalau orang tanya berapa? Ingat 99. Betul? Tapi kalau nak hitung boleh? Sebab kita diajar waktu ada perhimpunan duk tengok ke skrin. Nah, kalau semua staf kita dipaksa hafal belakang, ingat tak ingat? Rasa boleh ingat tak? Ni skrin. Oh Allahullah, dibangun beri tak apa baca-baca. Sudah baca sudah. Dalam nama Allah ada semua jenis ada. Bila seorang itu berdosa, Allah Taala kita baca Al-Ghaffar, Ar-Rahim, Allah Taala Maha Pengampun, Allah Taala Maha Kasihan Belas. Kita rasa kita ada ruang untuk beristighfar, bertaubat. Tapi bila kita nak buat benda yang tak baik, kita kena ingat Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Zal Jalali. Ingat Allah Taala itu Al-Azim, yang Maha Agung, Al-Aziz, yang gagah perkasa. Itulah yang menyebabkan kita tak berani lawan Allah Azza wa Jalla sebab nama-nama dia lengkap. Kena belajar ilmu tentang salah satu daripada ilmu untuk mantapkan mengenali Allah Azza wa Jalla, kita kena belajar ilmu Asmaul Husna. Carilah mana-mana ustaz yang boleh ajar, boleh kuliah kepada kita, dia panggil kuliah Asmaul Husna, mengenali nama Allah bukan sekadar untuk dilagukan dalam majlis-majlis resmi, tak, untuk dihafal. Sama juga dengan isu nama sifat Allah. Tapi malangnya hari ini sifat Allah Taala jadi apa? Bila bicara sifat Allah, apa jadi? Jadi kelahi. Yang ni tuduh orang tu yang macam-macam. Sedangkan sifat Allah Ta'ala itu untuk kita takut pada Allah. Ada di kalangan ulama salaf, kalau tak silap saya, Al-Fudail Ibn Iyad, dia kata, datuk kita, nenek kita ajar kepada kita 3 sifat Allah. Tak payah 20, 3 ya. Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah mengetahui. 3 sifat. Kalau kita tahu Tuhan mendengar, boleh tak kita cakap-cakap lagi benda-benda yang tak baik? Tak boleh sebab Tuhan dengar. Kalau kita tahu Allah Ta'ala melihat, boleh tak kita ambil benda orang? Tak boleh. Kita tahu Allah Ta'ala Maha mengetahui, boleh tak kita fikir nak buat benda yang tak baik? Itulah yang dikatakan, nama Allah dengan sifat Allah Ta'ala itu perlu diletakkan dalam hati kita, biar dia terpahak dalam hati. Itulah yang dikatakan sifat dan nama Allah yang menjadi tanda kita nak kenal Allah. Kemudian kita kenal Allah Ta'ala melalui makhluk yang ada di sini, langit, bumi. Ana baca dalam ilmu tadabbur Quran, dia kata Tuhan sebut banyak dalam Quran ni 3 benda makhluk yang disuruh kita tengok. Langit, bumi, hujan. 3 ni memang menjadi satu agenda besar. Bila tengok langit, besar dia punya duduk. Kita berasa jauh. Itu bukan alam kita, itu alam atas. Bila tengok bumi, dekat dengan kita. Bila tengok hujan, itu dia panggil hujan itu menjadi tanda kehidupan kita. Mula-mula pokok tu kering, kita tanam biji yang tak ada, yang mati. Daripada biji yang mati jadi hidup. Lepas pada hidup dia kering balik, mati, tanam yang lain pula. Maknanya manusia tu begitulah keadaan. Kita dulu tak ada, sekarang ada, lepas ni ada ke tak ada? Tak ada pula. Bila mati. Kan dalam Quran kita ada sebut dulu, ingat. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah kalau sebut dalam Quran, aku jadikan hidup, kemudian mati. Mati, kemudian hidup. Sebab apa dalam Quran? Tuhan sebut khalaqal mauta wal hayah. Allah jadikan mati, hidup. Sebab kita ni akan 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati yang pertama sebelum dilahirkan oleh mak. Itu dianggap sebagai kematian yang pertama.
Belum kita ada dulu. Ada ke tak ada kita? Sebelum kita dilahir lima. Tak ada. Maknanya kita tidak ada. Sekarang ini sudah ada. Nanti beberapa ketika lagi kita tak ada. Selepas pada tak ada balik. Itulah kepercayaan kita bahawa kita manusia ni akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada semula selepas tidak ada. Maka al-khawf wal raja, dua perkara yang mesti kita kena ingat. Setiap orang ada perasaan takut dan ada perasaan raja, mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Dua tu kena ada. Kalau takut saja dia akan jadi gila. Kalau mengharap saja dia akan jadi apa? Jadi orang yang tak ada agama. Orang liberal tak tahu apa, tak takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan dia berani buat segala perkara. Allahu Akbar. Baiklah. Walau macam mana kita. Tajuk yang ketiga, najatul halikin, orang yang binasa juga dengan sebab dosa dia akan lepas. Dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi cerita laki-laki yang terakhir masuk syurga. Dengar cerita ni hadis dalam Sahih Muslim. Dia kata seorang laki-laki yang terakhir masuk syurga, dia ni duduk dalam keluar daripada neraka, duduk di celah tu, tak tahu nak gimana. Ada pokok. Mana dia keluar dari neraka tu ada pokok dekat. Dia kata, ya Rabbi, boleh tak saya nak duduk dekat pokok tu? Nak duduk di bawah bayangan. Nabi kata, maaf. Dia sebut, ya Rabbi, minta dengan Allah. Boleh tak saya duduk bawah pokok? Allah kata, dia duduk. Tapi ingat, mu jangan minta lagi lepas pada ni. Dia kata, tak apalah, tak minta dah. Bila duduk di bawah pokok, lama-lama dia tengok, pokok depan tu lagi cantik lah. Lama-lama dia kata, ya Rabbi, saya tak minta dah yang lain. Tapi saya nak pergi duduk depan tu. Allah kata, baru ni minta janji dah, tak nak minta sekali ni. Dia pergi. Allah izinkan dia. Akhir-akhir sekali dia pergi sampai ke pintu syurga. Sampai ke pintu syurga. Bila dekat pintu syurga, dia kata, ya Rabbi, kalau boleh masuk dalam sikit lah. Allah kata, mu janji dah kan, alam tu akhir ni, mu tak minta lain, dah nak masuk dalam tu ya. Maknanya cerita tu panjang. Nabi selalu bagi gambaran kepada kita bahawa orang yang terakhir masuk syurga, dia keluar daripada neraka setelah Allah Ta'ala azabkan dia dengan dosa-dosa dia yang lepas. Jadi manusia ni ada 3 kumpulan. Yang pertama, masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, dia masuk syurga dengan hisab. Tapi hisab pula berbagai-bagai. Di antara doa yang Allah Ta'ala sebut, yang kita kena minta, iaitulah fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang masuk syurga dengan kira-kira hisab yang terlalu simple. Mudah ya, macam kita lalu depan custom. Kalau kita boleh buat bandingan, kan ada pegawai custom sini? Ada. Kita lalu buat custom, tidak dia ada lorong hijau, ada lorong kena buka. Ada ke tak ada? Oh, dia ni barang banyak ni, buka. Kalau kita kena buka beg, rasa macam mana? Memang kita beli barang banyak sungguh. Rasa sedap hati tak sedap hati? Tak sedap tak. Kena dah lah kali ni. Kata dia Nabi, man nuqisal hisab uzib. Orang kena tanya ya, macam kena azab dah. Buka barang, takut. Ada orang yang hisaban yasira, dia tengok je, scan. Sekarang ni pakai scan kan? Scan masuk dalam custom, tengok, pergi ya. Itu dia panggil hisaban yasira. Ada orang yang lorong hijau. Lorong hijau tu dia masuk gitu. Bidun hisab wala azab. Tapi ada orang yang kena buka barang-barang dia. Maknanya, ada orang yang ke syurga tanpa hisab. Ada orang yang ke syurga setelah dihisab. Orang yang kena hisab pula hisaban yasira, hisab yang mudah, yang ringkas. Dan ada yang dihisab dengan perhitungan yang cukup berat. Kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisabkan kami dengan hisab yang mudah. Perhitung, lalu je. Tanya gitu, jelingnya tengok. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada orang kata, bolehkah kita nak minta doa masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab? Itu lagi baik kita minta. Tetapi Allah Ta'ala yang maha berkuasa, dia boleh beri pada siapa yang dia kena beri.
Kemudian ada hisab yang mudah. Ada hisab yang payah. Jadi yang payah kita tak nak. Kemudian ada orang yang tak lepas. Terpaksa kena masuk neraka dulu. Na'udzubillah. Kemudian daripada neraka itu dikeluarkan di masyiatillah dengan kehendak Allah Ta'ala. Orang ni dia panggil dalam syurga jahannamiyin. Kalau bahasa kita kat banduan. Orang pernah masuk neraka. Na'udzubillah. Kita jangan duk mikirlah. Tak apalah kalau macam tu kak Ustaz. Masuk neraka sehari dua pun beres dah. Nah, atas dunia ni kita kaya, tipu orang macam-macam, kita punya scam macam itu lah. Kita kata jangan duk mikir. Tuan-tuan tak usah duk fikir nak masuk neraka dulu sehari dua lepas tu nak keluar. Jangan. Yang kita fikirnya macam mana? Allah ma'ajirna minan nar, kita tak mau disentuh oleh api neraka. Ni ada orang duk main-main ni. Tak tahulah dia salah faham rasa. Bila jumpa ustaz dia kata, "Ustaz, jangan lupa saya, jangan lupa cari saya." Pernah dengar orang cakap macam tu? Oh, pernah juga berpesan. Jangan pesan. Bahaya tu. Jangan lupa cari saya. Saya gitu, cari kat mana? Kalau pergi Mekah saya cari kat Kaabah ni, awak ni cari kat mana? Dia kata, "Ustaz, carilah saya." Cari kat mana? Dia suruh cari dalam neraka. Ayat ni ayat tidak positif. Kenapa pesan kau ustaz nak suruh cari dalam neraka? Awak nak masuk? Nak. Kita kena doa, ya Allah doakan ustaz kita dapat bersama dalam syurga. Itu baru ayat yang betul. Jangan duk nyari sebenarnya. Cari saya. Banyak kali orang, kita dah banyak kali tegur dia tu, "Ustaz, cari saya ya." Kata, "Kita cari kat mana?" Dia pun sengih tak tahu nak jawab. Kata, "Nak suruh cari tu kena bagi tahu lokasi." Dia cari dalam neraka. Kata, "Astaghfirullahalazim. Mu nak masuk neraka?" Dahlah orang cakap belaka, saya cakap juga. Kita ni tak boleh ikut cakap orang. Kalau semua cakap orang, tak tahu apa kita ni. Kita kena belajar apa benda yang kita nak cakap. Macam zaman dulu, ramai orang doa bila orang kahwin, semoga kekal ke? Tak, dulu zaman dulu. Anak cucu. Cuba tanya pejabat agama, berapa ramai nenek-nenek ngopah yang bercerai setelah berdapat cucu? Main-main. Bercerai sungguh. Sehingga kawan saya pejabat agama dia tu, "Ustaz, hantar tolong pesanlah. Bagi tahu tukarlah format doa tu sehingga kekal ke dalam syurga." Baru betul. Ni kekal anak cucu. Bila dapat cucu, atuk dengan opah bercerai. Sebab doa awak makbul. Jangan main. Jangan duduk doa makbul gitu. Jangan duduk main. "Ustaz cari saya." Lah. Kata-kata ustaz doakan saya, Allah Taala redha kepada saya, dapat masuk dalam syurga. Barulah betul je punya ayat. Jangan duduk main cari-cari. Senang dia ingat. Masuk neraka ni macam masuk banduan di kajang kau. Jangan gurau macam tu. Tak. Baik. Itulah keadaan tiga manusia. Kita mengatakan rahmat Allah Ta'ala tidak pernah terhenti. Jadi macam mana keadaan orang tengok, kita jangan sekali-kali bila tengok orang tak baik, kita berani confirm. Kita kata dia ni tak ada harapan dah ni. Tak ada harapan dah dia. Ahli neraka dia ni. Tak boleh. Jahat setara mana pun kita doa, ya Allah berilah hidayah kepada orang ni. Satu kes, ni cerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Kana rajulaini fi Bani Israil." Dua orang ni berkawan. Berkasih sayang dua orang ni. Kawan rapat, best friend. Yang seorang ni kuat ibadat, yang seorang ni banyak buat dosa. Jadi yang ibadat ni sayang kepada kawan dia, dia nasihat, "Aksir, cukuplah. Cukuplah buat benda maksiat, benda mungkar, mari kita taubat Allah Taala." Yang kaki maksiat ni pula, "Khali ni, awak perlu deli apa? Kan kubur masing-masing." Ini bahasa orang kaya ni, kubur masing-masing. Tak, awak ni susah apa saya kubur masing-masing. Dia nasihat lagi, nasihat tak dengar. Akhir kali kawan ni marah. Yang ahli ibadat marah, dia bersumpah. Dia kata, "Wallahi la yaghfirullahu laka abada." Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa awak selama-lamanya. Berani dia bersumpah. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Tuhan kata Tuhan marah, Tuhan kata siapa di kalangan kamu yang berani melanggar kehendak Allah Azza wa Jalla. Berani dia bersumpah, Tuhan tak ampunkan dosa orang ni. Jadi kita kata itu satu perbuatan yang cukup salah. Bila kita tengok orang buat dosa, kita tidak minta ampun untuk dia, kita tidak doa untuk kebaikan untuk dia, tapi kita pangkah dia, kita kata orang ni confirm neraka. Na'udzubillah. Jadi dua-dua kita tak boleh, confirm neraka pun tak boleh, confirm syurga pun tak boleh. Yang bolehnya kita berdoa, ya Allah masukkan orang dalam syurga. Ya Allah jadikan sahabat kita yang mati ni ahli syurga, itu doa. Oi ustaz, confirm. Sebab dia punya ayat. Dia mati tengah sujud. Kita kata tak boleh confirm lagi. Ketika seorang sahabat Nabi nama dia Utsman bin Maz'un mati, sahabat Nabi berhijrah.
Kalau kita tengok secara fizikal, manual ini memang dia ahli syurga. Jadi sahabat Nabi kata, ya sukanya dia, Allah Ta'ala beri kepada dia. Nabi kata, mu tahu mana? Nabi kata marah. Mana awak tahu? Sahabat ni terkejut, ya Rasulullah salah ke? Nabi kata, aku pun tak tahu keadaan mana kecuali diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Nabi pun larang sahabat-sahabat yang berkata demikian, bagaimana kita berani berkata orang ni ahli syurga, ahli neraka? Kita kata jangan mensyurgakan orang dan jangan menerakakan orang. Yang kita naknya mengharapkan ahli neraka itu jadi baik, mati dengan husnul khatimah, mengharapkan orang yang kita harap syurga itu memang layak untuk ke syurga. Sekian setakat itu dulu, kita beri kepada sesi tanya jawab ataupun soal jawab. Dipersilakan kepada moderator untuk mengendalikannya. Tanya hak depan ni pun. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Jazakallahu khair. Ada soalan untuk kita diskusikan tentang sebenarnya. Datin Alia. Okey. Datin Alia. Datin Alia. Assalamualaikum. Kenapa di neraka, kalau kita pergi majlis ilmu agama, lalu ramai yang kebanyakan wanita, kebanyakan wanita, jadi boleh dikatakan 90% wanita. Tapi kenapa di neraka ramai wanita? Dikatakan ramai wanita. Macam mana nak jawab? Memang hadis itu banyak diguna oleh pihak suami bila dia malap berkait dengan sedih. Dia kata awak ni itulah melawan cakap. Tu yang Nabi kata wanita ramai dalam neraka. Hadis itu memang ada hadis yang sahih Nabi sebut ketika hari raya. Ketika hari raya Nabi kata ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita banyak kesedekah. Sebab aku tengok ramai di kalangan wanita masuk dalam neraka. Dia Nabi tak kata wanita tu majoriti neraka, tapi dia kata aku tengok ramai wanita masuk neraka dengan satu sebab. Ini suami kena dengar baik-baik. Sebab apa? Sebab apa? Sebab yakfurna. Wanita ni suka banyak kufur. Sahabat tu kata, yakfurna billah. Dia kufur dengan Allah ke? Mana syirik? Nabi kata la. Yakfurnal ashir, dia suka mengingkari nikmat yang diberi oleh suami. Suami dia setiap tahun hari jadi anniversary apa benda beli belaka hak dia nak. Beli gapo lagi hak sekali hak dia beli dah. Handphone baru lagi. Kasut. Oh, pandai belaka dah hak dia ni. Dah. Tiba-tiba satu tahun dia sekali ni dia minta tak dapat. Oh dia mengukir sejak aku kahwin dengan mu ni tak pernah dapat benda baik. Itu dia panggil yakfurnal ashir. Wanita ni suka mudah mengingkari nikmat yang diberi oleh suami. Jadi sebab itu. Jadi sekarang ni kena ingat banyak nikmat lah, jangan duduk marah-marah lah. Sekali dia tak luluskan pembelian tu, oh setiap tahun dah beli takkan sekali ni marah dah. Ya. Jadi jangan mudah marah. Setuju dah tu dah. Hal ini tu lah kau nak ke? Kemah dah. Dia kata setuju dah. Maknanya sekali tak dapat dia marah. Jadi Nabi SAW sebut ramai wanita masuk neraka dengan sebab itu. Dengan sebab yakfurnal ashir. Mana tak syukur nikmat yang diberi oleh suami. Cuma kita kena fahamlah bahawa dalam syurga wanita lebih ramai daripada laki-laki. Hakikat sebenarnya wanita lebih ramai dalam syurga daripada laki-laki. Iaitu orang laki-laki sembunyi tajuk ni. Saya dedah. Sebab nak suruh lepas ni kita lawan sedap sikit tak. Wallahu a'lam. Itu yang Nabi kata ramai di kalangan wanita masuk neraka dengan sebab. Dia tak sebut bilangan. Dia tak kata bilangan. Dia kata ramai wanita masuk neraka dengan sebab yakfurnal ashir. Jadi di antara perangai macam Nabi sebut ramai di kalangan orang yang kena azab neraka dengan sebab dua penyakit.
Satu penyakit tak bersih daripada istinja, satu lagi penyakit batu api. Jadi banyak lagi penyakit lain yang masuk. Cuma tajuk itu dia bincang tentang hari raya. Hari raya ni Nabi suruh bawa semua wanita mari. Jadi kalau kita nak kata bilangan peratus, berapa peratus, wallahu alam. Saya pun tak dapat nak kesan berapa peratus wanita dengan laki-laki dalam neraka. Tapi yang dalam syurga confirm wanita lebih ramai daripada laki-laki. Adakah wanita ni dalam dunia ni lebih ramai daripada laki-laki ataupun tidak? Wallahu alam. Jangan duduk cari bilangan ramai lah. Baik, silakan. Assalamualaikum. Soalan dari online. Ah. Berkenaan kematian di dalam Quran, adakah ia bertanda peninggalan seseorang? Jadi ada hadis yang menyebut tentang di antara hari yang sebab dibebaskan daripada pertanyaan kubur. Pertanyaan dalam kubur, azab kubur, iaitulah di antara hadisnya yang menyebut tentang orang yang mati pada malam atau hari Jumaat. Selamat daripada azab kubur. Kalau kita nak kata secara mutlak, mati hari Jumaat ni satu kemuliaan khas, kita kata sukar. Sebab khairul bashar, manusia yang paling baik, manusia yang paling disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, Allah mati di hari apa? Nabi kita mati apa? Hari Isnin. 12 Rabiul Awal. Kena ingat tarikh itu. Jadi kalau kata hari Jumaat je hari baik, pasti Nabi wafat pada hari Jumaat. Salah satu daripada rahmat Allah Ta'ala-nya, orang yang mati pada malam dan hari Jumaat. Dia lepas daripada seksa kubur. Ada hadis yang disebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu pun ada perbincangan juga sedikit. Tapi sekurang-kurangnya kalau orang boleh mati, matilah itu. Tapi kita makan mana-mana boleh pilih. Sebab tu ada setengah orang ni tanya orang doktor ni. Dia kata kalau dia minta nak doktor suruh cabut, kebetulan mak dia sakit, nak cabut oksigen, dia kata tunggu, jangan cabut lagi. Tunggu malam Jumaat baru cabut. Supaya mak dia mati malam Jumaat. Dia pun cabut hari Jumaat, hari Sabtu tak mati lagi. Tengok, doktor kata cabut ni mati. Tak boleh. Kita tidak tahu tarikh kematian, kuasa Allah Azza wa Jalla. Dia cabut oksigen tak mati. Nak dengar cerita mati? Nak? Kalau tak nak kita berhenti. Seorang sahabat saya doktor pakar. Dengan izin doktor ada. Dia kata, dia telefon saya, dia kata, Syekh, ana bersalah dengan Allah Ta'ala. Kata, apa dia masalah? Dia ada seorang pasien, dia penyakit dia ni, dia mesyuarat dengan doktor pakar, dia kata orang ni tak lebih pada 3 hari akan mati. 3 hari lagi mati. Dia celupa mulut, dia beritahu kepada keluarga pakcik tu. Ayah awak ni 3 hari lagi mati. Jangan pergi mana-mana puakmu. Jadi anak-anak dia hok jauh berbalik, tunggu kematian ayah ni. 2 hari lepas tu dia telefon saya, Ustaz, pakcik yang saya nak matikan dia 3 hari lagi tu, celik mata. Kata sudahlah awak mencabar Tuhan, Allah Ta'ala nak tunjuk bukti. Hari yang ketiga, hari yang dia kata mati tu, hari itu discharge, boleh keluar daripada wak, bukan diusung, keluar daripada wak, hidup. Dia kata mulai hari ini saya akan taubat. Saya akan tak bercakap lagi benda rahsia Allah Azza wa Jalla, masalah mati dengan hidup. Kita tak boleh nak kata. Dia nak cabut malam tu, cabutlah. Jadi kalau doktor kata hari ni hari Rabu, nak cabut dia punya oksigen kerana sudah cukup tempoh, cabut, jangan tunggu malam Jumaat. Kita tak tahu bila dia nak mati. Jadi, tapi adalah kelebihannya, kita kata insya-Allah para jemaah boleh tengok dalam video yang saya kuliahkan, tajuk dia tanda-tanda husnul khatimah. Satu lagi video, na'udzubillah, tanda-tanda su'ul khatimah. Dua-dua ni kita bincangkan untuk muhasabah diri kita lah. Bila tengok orang mati dengan husnul khatimah, kita kata Allahumma khatim lana bi husnul khatimah. Tengok orang mati su'ul khatimah, kita Allahumma inna na'udzubika wala takhtim alaina bi su'al khatimah. Itu doa kita. Wallahu a'lam. Habis soalan, habis kita berhenti. Kaki pahal belakang. Kita nak sudah cerita Norway sikit. Pengalaman di Norway, boleh cerita? Assalamualaikum.
Okey, saya ada dua soalan kalau dibenarkan. Satu tadi kalau betul saya dengar, saya kata Allah ada 100 rahmat tapi turunkan satu rahmat ke dunia. Apa jadi pada rahmat yang 99 yang lain? Itu soalan nombor satu. Nah. Nombor dua, pasal al-khawf, takut pada Allah kan. Kita yang dewasa ni kita tahu takut pada Allah tu. Tapi bila kita nak ajar anak kita cakap pasal takutlah pada Allah, dia akan nampak kenapa nak takut? Takut maksudnya kita nak lari dalam cakapan hati. Sebenarnya kita nak ajarkan konsep takut pada Allah pada anak. Baik, terima kasih. Allah Ta'ala turunkan satu je rahmat atas dunia ni, kita boleh nampak bagaimana dengan satu rahmat ni pun manusia, hayawan ada kasih sayang di antara dia. Maka Allah Ta'ala gunakan 99 nanti rahmat dia untuk digunakan kepada hamba-hamba dia pada hari kiamat, hari yang sangat kita perlukan rahmat Allah Ta'ala, sehingga kan Nabi sebut tak ada orang yang masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi di situlah kita boleh faham betapa huru-haranya hari kiamat, tapi kita masih lagi mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla yang sangat luas. Isu bagaimana kita nak sedarkan anak-anak kita tentang supaya rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Kita jangan buat Tuhan tu macam takut hantu lah. Tak salah, Allah Ta'ala murka awak lah. Kita kena lebih kepada pendidikan. Bahawa kita hidup ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa. Jadi sifat Allah Ta'alanya ada rahmat, ada azab, ada ni. Maka Allah Ta'ala berjanji, sesiapa yang buat baik, kita akan dapat sekian-sekian. Jadi maknanya kita tengok kepada umur anak-anak. Karena itu anda tengok di antara pendidikan awal kanak-kanak yang diajar oleh Nabi SAW, dia didik sepupu dia Ibnu Abbas dengan hadis ya ghulam ihfazillah yahfazuka. Hadis anak, mu jaga hak Allah, Allah jaga kamu. Jadi kita berkata kalau kita jaga Allah, kita jaga hak Allah, mana kita solat, Allah Taala akan jaga kita. Allah selamatkan kita, Allah Taala beri kepada kita kebaikan. Mana kita lebih kepada isu tahbib, jadikan anak tu menyayangi Allah. Allah yang beri, Allah yang, jadi kita letak di situ. Macam dia juga kalau tahu pak cik ni suka bagi benda, dia sayang ke pak cik tu. Jadi kita jangan menakut-nakutkan budak tu macam kita takut ke hantu ke. Muni kalau gini jadi ginilah. Jadi itu dia tengok pada umur yang peringkat-peringkat anak-anak kita tu lebih kepada pendidikan, lebih kepada kasih sayang. Jadi kena adalah ilmu psikologi pendidikan tu, insya-Allah mudah-mudahan anak-anak kita dapat memahami, dia dapat bertanggungjawab. Dia akan solat dengan sendiri, dia akan bangun bila cukup waktu. Kadang-kadang dia pula tolong jaga kita dah. Ayah, orang azan tu apa? Abah pula tak apa nak bangun contohnya. Jadi maknanya biar sampai anak kita boleh memahami. Itu yang ana tengok waktu ana duduk di Madinah tu, kita hantar anak ke pra sekolah ni. 3 hari dia pergi balik apa hadis tu. Hadis Ibnu Abbas tu, ya di atas kereta, ya ghulam ihfazillah yahfaz. Wei, kata anak aku ni kecil lagi, dia sudah ajar hadis pendidikan awal tu tentang penjagaan hak Allah. Kalau seluruh dunia ni berpakat nak beri mudarat pada kamu, tak ada boleh mudarat kecuali Allah Taala. Seluruh dunia berpakat nak beri kebajikan, tak boleh kecuali Allah Taala tetapkan. Kita kata itulah kemantapan dia, akidah yang dipasak dalam hati anak-anak kita tu, akidah mengenali Allah dan pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu alam. Tak ada, kalau tak ada kita nak tanya dah ni soalan ni. Nah. Dalam buku ni ada baca dah? Belum lagi? Baca dulu. Tak ada dah, selamat dah. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada ada soalan pasal pengangkatan puteri
Oh. Yang pertama ni masalah apa tadi? Ucapan kita ni maksud dia apa ucapan tu? Kalau terjemahan kita. Itu yang disebut oleh para ulama. Macam mana kita nak kata dia rehat, dia mati tidak dengan Islam. Kalau orang mati dalam Islam memang rehat. Sebab Nabi sebut dalam hadis mustarihun wa mustarahun minhu. Orang rehat dan orang lain rehat daripada dia. Bila orang mukmin mati, dia kata, Nabi kata mustarih wa mustarah. Mustarih tu bila orang ni mati, kadang-kadang dia sakit, lama sakit, menderita kesakitan. Sakit kanser, sakit apa-apa. Bila dia mati tak ada dah sakit. Habis dah dia. Dia berpindah ke alam lain. Dan mustarahun minhu, ada juga orang itu mati dia nakal, bila dia mati orang lain rehat daripada dia. Kalau tak mati, tak rehat kita. Oh, dia tu mati dah, relax, tak payah kunci pagar tidur. Sebab yang kaki curi rumah orang tak ada dah. Jadi dia panggil mustarih. Maknanya bila dia ni mati dalam bukan Islam, kita tak boleh kata dia rehat di sana. Nak pergi rehat di mana? Di mana dia nak rehat? Sedangkan hadis yang menyebut tentang orang yang mati tidak Islam, dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara' tu cukup dahsyat. Jadi kita tak usah ucap lah. Kalau orang kafir nak ucap, biar dia mengucap sebab sama-sama dia. Tapi kita orang Islam, kita kata Allahu a'lam. Kita pun tak sedut nerakakan dia lah. Kita bukan tahu pun bagaimana keadaan dan tak sedut syurga dengan dia. Kita kata dia mati. Sebab tu ada setengah orang ni sedih dia mati. Sebab dialah memberi kemerdekaan kepada kita. Kita kata awak biar betul. Yang merampas negeri kita pokok dia. Yang beri kepada kita merdeka, dia bukan beri merdeka, dia tinggal balik, dia serah balik barang kita. Saya pun tak nak ulah banyak cerita ni. Ada orang buat analogi sedap lagi. Dia mencuri rumah kita, lepas tu dia kata terima kasihlah sebab hantar balik barang saya. Boleh kata? Jadi kita kata tak payahlah. Anak rasa kita tidak perlu berlebih-lebih lah. Kecuali kita duduk di UK, kita rakyat dia yang perlu pergi letak. Kalau perlulah, kalau diperlukan. Jadi kalau tak perlu, tak payah ucap. Macam hari Christmas, hari Kristian. Apa kita pagi-pagi sibuk Merry Christmas, Happy, apa dia duduk tulis kat Facebook buat apa? Mana ada dalam keluarga kita yang Kristian? Kecuali orang yang convert baru masuk Islam, semua family dia Kristian. Boleh jadi dia nak teka, dia orang tu nampak lunak, ada keperluan. Jadi kalau tak ada keperluan, nak ucap buat apa? Kita ni semangat pagi-pagi dia ucap dah. Tak seorang pun tak ada kawan dia yang Kristian. Kita kata buat apa? Awak sibuk-sibuk. Baiklah kita tulis benda lain. Wallahu a'lam. Oh, nak pergi rehat dan tenang kat mana? Satu perkara yang sunat, kemudian emak kita mengarahkan kita untuk lakukan. Untuk sesuatu sunat, emak kita arahkan. Adakah ianya ketika menjadi wajib? Situasi itu juga sama kalau suami mengarahkan isteri semayang waktu sunat, adakah dia ketika jadi wajib? Mak dia suruh solat duha. Lepas tu? Duha tu dia tukar jadi solat yang wajib atas sebab arahan mak dia. Lah, dia tak boleh tukar jadi wajib. Yang jadi wajib ni kalau dia bernazar. Jadi wajib. Contoh dia kata kalau aku dapat sekian-sekian, wajib atau aku solat duha 2 rakaat, 4 rakaat. Jadi itu wajib sebab dia memperwajibkan. Tapi kalau mak dia suruh awak solat duha. Kalau tak solat awak ada anak derhaka. Mak dia tu derhaka. Sebab dia memperwajibkan satu benda yang tidak wajib. Tak boleh harah. Sebab benda-benda yang fadilah, kita boleh memberi nasihat supaya orang buat. Awak tak buat, awak derhaka. Lah. Kalau kecuali mak dia kata lapar, dia tak ada makanan. Mu tak bagi aku makan, mu derhaka. Itu betul lah. Ini dalam benda fadilah. Kalau dia tak buat pun dia tak berdosa. Tapi tak boleh dia buat, dia boleh pahala. Tapi kalau kita paksa orang solat tanpa kerelaan dia, boleh pahala ke tidak? Dia pun suka nak jawab lillahi ta'ala. Tak? Ataupun li mak aku. Aku solat zuhar kerana mak aku. Mana boleh macam tu? Jadi tidak ada apa ni paksaan lah di atas amalan-amalan yang sunat. Itu tidak ada paksaan. Suami pun tak boleh paksa bini dia benda yang sunat. Awak mesti kena. Kalau tidak awak derhaka lah.
Tapi kalau isteri dia tak solat fardu, isteri dia tak tutup aurat, itu hak suami, kena paksa. Ya. Tak tahu lah, dia syarat ibadat ni kena ikhlas, macam mana dia nak dapat pahala, dia tak ikhlas. Kita mengharapkan dia ikhlas lah, kita mengharapkan. Tidak dalam hukum, bagaimana kita nak beramal dengan Asmaul Husna? Berarti tadi kata pentingnya belajar Asmaul Husna. Yang mana biasanya kita tahu Asmaul Husna ini boleh membolehkan kita masuk ke syurga. Jadi logikanya takkanlah sekadar hafal 99 nama Allah dalam Asmaul Husna itu dia terus direct masuk ke syurga. Dia dalam bahasa Arab dia panggil Asmaul Husna wa muqtadaha. Muqtada itu mana dan isi kandungan dia. Tak kala kita tahu Allah Ta'ala ni murka kepada benda tak baik. Patut kita buat, patut kita baca Asmaul Husna. Maknanya kita tahu atau tak tahu. Itu dipanggil muqtadaha. Bila kita kenal Allah, kita mesti ikut apa yang diarahkan. Itu dia panggil muqtadaha. Macam orang kata la ilaha illallah. La ilaha illallah saja. Kalau dia tak percaya, tak jadi juga. Saya kenal beberapa orang yang non-Muslim, biasanya orang Siam kampung ke, dia mengucap memang ya. La ilaha illallah dia kata. Oh Allah ustaz ni, lambat mari ni. Dia tengok kita jauh lagi. Dia kata, la ilaha illallah, lambatnya ustaz mari. La ilaha illallah, mengucap siap dah. Tak tahu mengucap ni. Dah lagi, dia kata ya. Sebab dia, orang kampung dia kata juga. Maknanya itu dia kata, setiap benda yang kita buat ada muqtadaha. Maknanya mesti kepercayaan. Tapi kalau dia percaya, macam dia kata, la ilaha illallah, dia percaya sungguh. Tapi cuma dia tak sempat ibadat, itu lain. Dia boleh masuk syurga dengan sebab itu. Dia ada katakan dalam hadis Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa di akhir ucapan dia la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ada orang tanya, kalau dia tak ibadat pun, kita kata kalau dia maksiat sekalipun, mungkin dia diazab tapi dia ada kunci ke syurga. Berbeza dengan orang langsung tak ada la ilaha illallah, dia tak ada kunci. Dia tak akan boleh keluar daripada neraka. Sebagaimana yang berlaku kepada pak saudara Nabi Abu Talib, bila nak mati, Nabi suruh mengucap. Dia ucap tidak? Nabi kata, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha Allah. Kata la ilaha illallah, ucapan inilah aku nak bawa depan Allah. Tapi Abu Talib tak berani kata. Nak kata Abu Jahal duduk tunggu sebelah. Nah, wallahu a'lam. Okey, Datuk, apabila perkataan rest in peace atau RIP, jadi kita tak boleh cakap kepada saudara non-Muslim. Jadi kita tahu kenalan yang dah meninggal dan sebagainya. Kalau kita sekadar mengucapkan takziah kepada mereka, adakah dibolehkan? Dia boleh kita takziah kepada non-Muslim yang mati, tapi kita lebih kepada orang, kepada family dia. Semoga awak sabar, semoga kamu semua tenang dengan kehilangan orang yang disayangi, itu boleh. Tapi kalau nak kata semoga mak awak tenang di sana, tak. Kan banyak masyarakat kita ni kalau ada orang mati, semoga tenang di sana. Satu lagi yang saya rasa di antara kata-kata yang kita jangan duduk copy paste sangatlah. Semoga dipermudahkan oleh Allah. Bila orang tu sakit, dia tulis semoga dipermudahkan oleh Allah. Mudah apa awak ingat? Nak suruh mudah mati. Ayat tu tergantung. Semoga dipermudahkan oleh Allah. Mudah apa? Mudah aku mati. Sepatutnya kalau orang sakit, kita doakan. Syafakallah, syafakillah. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan. Semoga Allah Ta'ala hilangkan penyakit. Mungkin semoga dipermudahkan. Mudah apa? Sama juga dengan bila orang beri benda, kita kata jazakallah. Allah Ta'ala balas. Balas apa? Dah, dua-dua boleh. Balas baik boleh, balas tak baik boleh. Jadi kita kena habiskan ayat jazakallahu khaira. Jazakillahu khaira kalau perempuan. Itu ayat tergantung. Bahasa Malaysia bukan ayat tergantung, tak dapat markah kalau ada cikgu. Nah, jadi ayat tu kena betul. Jazakallahu khaira. Jazakillahu khaira. Semoga Allah permudahkan urusan hospital ni, cepat keluar. Boleh, tapi semoga dipermudahkan. Tak tahu mudah apa. Kita tahu niat dia baik, tapi ayat tu tergantung. Tak kena tempat. Jadi bila orang sakit, kita doalah biar sembuh. Bila orang mati, kita doakan keampunan. Bila orang kahwin, kita doakan kebahagiaan dia. Setiap tempat dia ada doa dia. Wallahu a'lam. Biar dah tahu. Baik, terima kasih banyak kepada Datuk dan semua. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi tanya soalan. Belah-belah minit ni. Sebab kita baru pukul 3 ni. Kita kena ada di airport pukul 4 semua. Ada lagi tentang waktu Ni kita ada 2 buah lagi ni.